Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Selepas bercuti panjang, pelajar tingkatan 5 dan 6 kembali ke sekolah hari ini. Selepas bercuti panjang, pembukaan semula sekolah di Sabah hari ini yang melibatkan pelajar tingkatan 5 dan 6 berjalan lancar. Secara keseluruhan, 45,056 pelajar dan 16,703 guru kembali ke sekolah hari ini di seluruh negeri. Pengarah Pendidikan Sabah, Dr. Mistirin Radin berkata, pembukaan 236 sekolah di setiap daerah termasuk sekolah swasta adalah berpandukan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Sekolah berkenaan telah melakukan persiapan sebulan lebih awal selaras dengan norma baharu untuk membendung penularan COVID-19. Setakat ni, apa yang kita ajar dalam garis panduan itu mereka patuhilah. Saya boleh katakan pihak sekolah ni bersedialah kan dengan menerima murid ni dengan SOP. Tapi pagi ni semua nampak berjalan lancar lah dan kami ucapkan terima kasih juga kepada pihak PDRM sebab bersama-sama kami memantau lah pelaksanaan hari pertama ni. Beliau berkata demikian selepas membuat pemantauan sempena pembukaan semula sekolah di Sekolah Tinggi Kota Kinabalu pagi tadi. Walau bagaimanapun, beliau berkata masih terdapat ruang untuk penambahbaikan dari segi kelancaran mengambil suhu badan, pendaftaran dan budaya membasuh tangan. Jelasnya pembelajaran sememangnya akan menjadi fokus utama, namun pematuhan kepada SOP juga harus diutamakan untuk mengelakkan berlakunya kluster COVID-19 di sekolah. Jadi pembudayaan yang mereka jangan berpegang tangan, jarak dekat-dekat tu kan, itu dan selalu basuh tangan. Sebab saya tengok pagi tadi tak macam basuh tangan tu belum jadi budaya lagi. So pembudayaan itu yang kita akan tumpukan lah. Selain daripada pembelajaran itu yang utama. Tetapi pembudayaan SOP pematuhan kepada SOP itu kita akan tumpukan juga di sekolah sebab kita tidak mau ada berlaku kluster sekolah pula untuk COVID ni. Itu yang kami berusaha untuk elakkanlah. Ancaman COVID-19 memangnya belum berakhir, namun ibu bapa tidak perlu bimbang untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Hal ini demikian kerana pihak sekolah telah membuat persiapan awal untuk memastikan keselamatan pihak pengajar dan juga pelajar. Misalnya seperti pengambilan suhu badan, penjarakan sosial dalam kelas, termasuklah pembelian makanan di kantin. Saya Jennifer Tugong Michael melaporkan untuk Borneo Today, BTTV. Sementara itu, tinjauan wartawan Borneo Today TV di Sekolah Tinggi Kota Kinabalu hari ini mendapati kebanyakan pelajar masih menyesuaikan diri dengan norma baharu di sekolah mereka. Menurut mereka, pembukaan semula sekolah pada kali ini amat berbeza kerana terdapat prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi oleh semua pelajar. Perasaan saya rasa memang ada banyak perubahan lah. So we as the students, we must try to abide by the rules, normalize this SOP. Memang rasa lain. Sekarang masih dalam phase untuk rasa biasakan. So comfortable, yes. But am I in a way bothered by how anything is happening right now? No lah. It feels comfortable, but just different. Yeah. Ada juga yang merasa khawatir kerana sudah hampir 4 bulan tidak menjejakkan kaki ke sekolah berikutan penularan wabak COVID-19. Apapun, pelajar yakin untuk datang ke sekolah kerana persediaan telah dilakukan lebih awal. Mula-mula ada nervous sikit lah sebab sudah 3 bulan holiday. Tapi sekarang kami baru menyesuaikan diri dengan norma baru. Excited kah? Excited je lah, tapi macam rasa lain. 3 bulan kan cuti, jadi masuk sekolah macam
Ya, yang lain-lain masih, tapi excited juga lah. Bermula hari ini juga, anggota polis akan ditempatkan di 19 sekolah menengah di Kota Kinabalu sebagai pegawai perhubungan sekolah bagi memantau kepatuhan terhadap prosedur operasi standard SOP ditetapkan untuk membendung penularan COVID-19. Ketua Polis Kota Kinabalu, SCP Habibi Manjiji berkata, 2 anggota polis akan ditempatkan di setiap sekolah di waktu pagi ketika pelajar tiba di sekolah dan juga di akhir sesi persekolahan. Pelajar yang didapati melanggar SOP ditetapkan akan diberikan nasihat dan juga amaran. Kita ambil tindakan sebelum ini, di bawah akta penyakit berjangkit, kesalahan ini boleh ditangkap. Jadi tindakan kita akan beri amaran dan bagi nasihat. Kebiasaannya pelajar ni insya-Allah diorang akan ikut nasihat yang telah diberikan oleh pihak polis. Terdahulu, Habibi memberi taklimat kepada kira-kira 300 pelajar tingkatan 5 dan 6 SMK Sanzek pagi tadi mengenai kepentingan memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 di sekolah. Kerjasama ibu bapa dan guru juga amat diperlukan bagi memastikan tahap kebersihan di sekolah kekal terpelihara. Di antara pihak polis dan para guru di sekolah ini cukup baik. Pada masa yang sama, dalam ruang lingkup sekolah, iaitu dalam kompaun sekolah, pihak guru-guru dapat menangani permasalahan pelajar dan memastikan SOP dipatuhi sepenuhnya. Di luar bidang sekolah, di luar waktu sekolah, contohnya di luar pagar sekolah, jadi kerjasama yang erat di antara pihak guru dan pihak polis amat diperlukan, yang mana setiap sekolah di kawasan pentadbiran IPD Kota Kinabalu, saya mempunyai pegawai perhubungan sekolah. Ada 2 orang pegawai perhubungan sekolah, iaitu pegawai perhubungan sekolah dan pembantu pegawai perhubungan sekolah itu. Jadi setiap hari semasa tiba pelajar atau semasa pulang daripada habis waktu belajar, pegawai perhubungan sekolah. Pengerusi Institut Kajian Pembangunan Sabah Tan Sri Simon Sipaun berkata, kepimpinan Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan serta Presiden Bersatu Sabah PBS Datuk Seri Dr. Maximus Onkili umpama jurujual yang mahu melariskan produk jualan. Beliau berkata walaupun Jeffrey dan Maximus tidak yakin dengan pemberian dokumen IMM 13, namun mereka sanggup menyokong langkah Kerajaan Perikatan Nasional kerana mahu memastikan kerjaya politik masing-masing terus laku dan mampu bertahan. What is important is political survival. And in politics, you must be a good salesperson. You must be able to sell the goods that you have. Even you yourself have no confidence in the goods that you are selling. You know, what is important is you survive. Yeah, that is the. Tan Sri Simon ditemu bual oleh Borneo Today TV di kediamannya semalam. Beliau mengulas kenyataan Jeffrey dan Maximus yang menyokong cadangan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan IMM 13 kepada semua warga asing yang memegang kad burung-burung dan sijil banci di negeri ini. Sedangkan ketika masih di dalam pembangkang, kedua-dua pemimpin berkenaan lantang menentang pemberian dokumen itu. Namun mereka kini menyokong selepas menjadi sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan. Simon yang juga bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah antara tahun 1988 hingga 1993 ketika Sabah ditadbir oleh PBS berkata, IMM 13 sebenarnya menjadi punca kepada masalah warga asing Filipina di Sabah. Ini kerana dokumen itu menjadi pendorong untuk mereka masuk ke Sabah. Beliau berkata IMM 13 seolah-olah agenda Kerajaan Persekutuan ketika itu untuk meramaikan masyarakat daripada kaum tertentu di Sabah demi mengukuhkan kuasa politik mereka. Is what the government, it is a government agenda for Sabah. Why I said late 60s, early 70s, there are also refugees from Vietnam came to Malaya, but they were all kept in Pulau Bidong. Only 2 years they all left. Why? Because they were mostly non-Muslim, but the one that came to Sabah mostly Muslim. So I think the real idea of the federal government is to Muslimize the
hidden agenda lah. It's not hidden. It's terang-terang bah. Cuma lot of people don't want to admit it. But I have been admitting. Simon berkata tidak ada istilah pelarian boleh diguna pakai kepada golongan tersebut selain daripada warga asing. Ini kerana Malaysia tidak pernah menandatangani Konvensyen Pelarian 1951 atau Protokol 1976 di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, beliau berharap kerajaan mencari langkah terbaik untuk menghantar ke semua golongan berkenaan bukannya diberikan dokumen untuk terus tinggal di Sabah. Seramai 5,300 pendatang asing tanpa izin Parti Filipina yang terkandas di Sabah akan mula dihantar pulang ke negara asal penghujung bulan ini. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah, Siti Saleha Habib Yusof berkata, kerajaan Filipina menerusi kedutaannya di Kuala Lumpur memberikan respon positif dalam urusan pengusiran tahanan Parti Filipina di pusat tahanan sementara. Hasil kerjasama baik antara kedua-dua negara, pengusiran Parti Filipina akan dilaksanakan dalam waktu terdekat. Pada masa sama, tindakan penguatkuasaan parti akan sentiasa dijalankan selari usaha kerajaan untuk mengurangkan masalah parti di negeri ini, katanya dalam kenyataan hari ini. Menerusi laporan portal berita Filipina, Inquirer.net, Istana Malacanang menyatakan kerajaan Filipina telah menubuhkan pasukan petugas antara agensi untuk mengawasi proses pengusiran rakyat Filipina di Sandakan. Jurucakap Presiden Harry Roque berkata, penghantaran pulang membabitkan 400 orang pada satu masa dengan tempoh selang 15 hari. Sementara itu, Siti Saleha berkata, seramai 134 parti Indonesia dihantar ke negara asal menerusi Pelabuhan Tawau Kenunukan Indonesia hari ini. Ia disusuli pengusiran 133 orang lagi parti Indonesia di jangka Jumaat ini. Ini menjadikan seramai 3,936 orang parti telah diusir sepanjang tahun ini dari Sabah. 595,193 parti telah diusir sejak 1990. Siti Saleha berkata semua tahanan juga menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum diusir dan penjagaan kebersihan diamalkan sepanjang proses berlangsung. Dua persatuan wanita, Pertubuhan Paradigma Wanita Sabah Awas dan Persatuan Mondopiton membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Penampang meminta pihak berkuasa menyiasat pemilik akaun Facebook yang menggunakan nama akaun Hanif Yunus yang menghina wanita Kadazan Dusun, Murut dan Rungus KDMR. Presiden Awas, Winis Johnny dan penasihat Mondopiton, Stephanie Lazarus membuat laporan itu dengan disertai oleh kira-kira 15 ahli persatuan hari ini. Winis berkata mereka mengutuk sekeras-kerasnya kenyataan lelaki itu yang penuh dengan penghinaan bertujuan untuk menjatuhkan maruah wanita KDMR. Kenyataan berniat jahat itu dikhuatiri boleh mencetuskan ketegangan di antara kaum. Kami ada harga diri, okey? Kau tunggu, nanti kau kena siasat polis. Kalau kau betul-betul lelaki, jangan pakai fake account. Ikut macam kami, real wanita KDMR. Sekian Boni Turi TV malam ini. Bagi pihak kru penerbitan, kami ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada semua guru-guru dan juga pelajar tingkatan 5 dan 6. Salwina Saribun, Berita TV.